Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini Juga Chong akan bincangkan tentang bab 6 tingkatan 5 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Jadi dalam video ini saya akan bincangkan khas tentang sudut rujukan sepadan. Jadi sebenarnya anda pernah belajar tentang nisbah trigonometri ini semasa tingkatan 3, tapi untuk tingkatan 3 anda cuma belajar nisbah trigonometri ini melibatkan sudut yang kurang daripada 90 darjah iaitu daripada sukuan 1. Jadi untuk tingkatan 3 anda hanya belajar nisbah trigonometri yang melibatkan sudut pada segitiga bersudut tegak sahaja, iaitu sama ada di atas ini atau yang di bawah ini. Jadi semestinya sudut ini adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah lah. Jadi untuk bab 6 tingkatan 5 anda akan belajar nisbah trigonometri yang melibatkan sudut selain daripada sukuan 1. Maksudnya dia boleh datang daripada sukuan kedua, ketiga dan keempat. Jadi di sini saya akan tunjukkanlah bagi anda semua lihat menggunakan kalkulator bahawa ada beberapa sudut yang akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi contohnya kita lihat di sini, kita letakkan cos 60. Okey, kita lihat kita dapat 1/2. Ini adalah nilai sudut daripada sukuan 1 lah. Jadi kita cuba lihat untuk sukuan kedua. Sukuan kedua tu kita akan cos 120. Anda perhatikan dia tetap mempunyai nilai yang sama iaitu 1/2, cumanya bezanya adalah negatif lah. Pasal positif negatif tu saya akan bincangkan pada video yang lain. Jadi di sini untuk sukuan ketiga pula saya boleh letakkan cos 240 dan anda akan nampak dia juga tetap adalah 1/2, cumanya ada negatif lah. Dan untuk sukuan ketiga tu cos 300, anda akan lihat dia masih lagi adalah 1/2. Jadi sebenarnya untuk beberapa sudut ini iaitu 300, 240, 120 ni semuanya mempunyai sudut rujukan sepadan yang sama dengan 60. Jadi untuk video ini saya akan bincangkanlah macam mana kita carikan sudut rujukan sepadan ini. Jadi di sini kita lihat balik kepada note tadi. Jadi macam mana kita nak carikan sudut rujukan sepadan ini adalah kita boleh lukiskan satu segitiga bersudut tegak. Contohnya untuk sukuan 1 ni kan, sebab dia adalah kurang daripada 90 darjah, maka ini merupakan terus kita punya sudut rujukan sepadan. Jadi ingat sudut rujukan sepadan tu mestinya adalah kurang daripada 90 darjah atau dia adalah sudut tirus lah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai acute angle. Jadi untuk sukuan kedua pula, anda perhatikan kita punya sudut rujukan sepadan tu macam mana cari? Kita akan cari bahagian ini. Jadi macam mana kita dapat ni adalah kita gunakan alfa sama dengan 180 tolak dengan sudut yang kita diberilah. Jadi di sini sudut ni adalah pada sukuan kedua sebab dia sudah lebih daripada sukuan 1. Maka macam mana kita carikan sudut rujukan sepadan tu? Kita akan gunakan 180 tolak dengan sudut yang diberi itu. Contohnya tadi 120. Kenapa 120 tu menghasilkan sudut rujukan sepadan sama dengan 60? Disebabkan 180 tolak dengan 120 makanya dapat 60. Ingat dia akan kurang daripada 180, maka kita gunakan 180 tolak dengan sudut yang memasuki sukuan kedua tu. Jadi kenapa yang macam tu? Sebab kita akan hasilkan satu segitiga bersudut tegak seperti ini. Jadi kita akan gunakan tolak macam ni. Jadi untuk sukuan ketiga pula, macam mana kita dapat kita punya sudut rujukan sepadan? Kita lukiskan segitiga kita ni. Okey, disebabkan sukuan ketiga tu dia sudah melebihi 180, apa yang kita buat tu kita akan gunakan 180 tolaknya. Jadi theta kita tu tolak 180. Maka dengan cara ini kita akan dapat satu sudut yang kurang daripada 90 dan kita fikirkan segitiga inilah. Jadi kenapa tadi 240 tu mempunyai sudut rujukan sepadan dengan 60? Disebabkan 240 tu tolak dengan 180 dapat 60. Jadi saya gunakan contoh yang saya tekan kalkulator tadilah. Jadi untuk sukuan keempat pula, sukuan keempat ni kita akan dekat dengan 360 sudah. Jadi apa yang kita buat adalah kita punya sudut rujukan sepadan tu 360 tolak dengan kita punya theta. Jadi tadi kenapa gunakan 300? Sebab kenapa? 360 tolak 300 kita akan dapat 60.
Jadi macam tu. Jadi kalau anda selalu lupa, anda boleh lukiskan segitiga lah. Jadi kalau anda perhatikan, setiap satu ini dia akan hasilkan segitiga bersudut tegak seperti ini. Jadi untuk sukan kedua tu, anda akan gunakan 180 tolak dengan sudut yang diberi itu. Dan kalau dia lebih, iaitu masuk ke sukan ketiga tu, dia akan gunakan 180 untuk tolaknya pula. Dan untuk sukan yang keempat tu, dia akan gunakan 360 tolak dengan kita punya sudut yang diberi itu. Jadi di sini saya akan bincangkan beberapa contoh lah untuk menguji kefahaman kita. Ingat, selepas kita sudah faham konsepnya, anda mesti kena cuba latihan supaya anda dapat uji kefahaman anda. Jadi contohnya untuk soalan ni 115. Jadi ini adalah sukan kedua. Jadi ingat, apabila masuk sukan kedua tu, anda boleh lahkarkanlah. Jadi 115 tu sebelah ini. Jadi kita punya sudut tu yang nak hasilkan segitiga bersudut tegak adalah sebelah ini. Maka kita punya sudut rujukan sepadan adalah 180 tolak dengan 115, iaitu dapat 65. Jadi dengan tu kita senang untuk carikan kita punya sudut rujukan sepadan. Jadi ini adalah sukan yang ketiga pula. Kita perhatikan macam mana kita lukiskan. Kita tahu ni 210 tu sampai sini. Jadi di sini kita lukiskan segitiga tu. Kita punya sudut nak tadi itu adalah sebelah ni. Maka kita kena tahu ini adalah 180. Maka kita punya sudut rujukan sepadan tu adalah 210 tolak 180. Dapat 30. Dan untuk yang terakhir sekali iaitu 325, ini sudah masuk sukan yang keempat. Jadi dia akan sampai sini. Maka kita akan gunakan 360 untuk tolak dengan sudut kita tu. 360 tolak 325. Maka kita akan dapat ni adalah 35. Jadi inilah bahagian yang permulaan untuk bab 6 tingkatan 5, iaitu macam mana kita nak carikan sudut rujukan sepadan untuk sukan yang kedua, 3 dan 4 tu. Jadi anda mesti kena kuasai bahagian ni sebelum anda lihat bab 6 tingkatan 5 ini, sebab kita akan perhatikan setiap sukan tu kita kena tahu carikan sudut rujukan sepadan tu dahulu. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Saya harap video ni dapat membantu anda untuk lebih faham macam mana kita nak tentukan nilai sudut rujukan sepadan ni. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.